Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil mukarramin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kau suat berapa cikgu 298 258 lah. 258 lah. Oh, keutamaan puasa 6 hari. Mau nak baca? Keutamaan puasa 6 hari ya, Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa mengerjakan satu amalan, maka baginya 10 ganjaran yang sepadan. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka dia tidak diganjar melainkan hanya sesuai dengan perbuatannya, dan mereka tidak diinayai. Itu firman Allah Ta'ala. Maknanya satu ibadat minimumnya 10 pahala. Itulah rahmat Allah. Hari ni kita dengar menu rahmah kan. Saya tak tahu, dengar je lah. Kan? Jadi Allah Ta'ala mempunyai nama Ar-Rahman, Ar-Rahim kan. Daripada rahmatun, rahmat. Maknanya kasih sayang Allah itu. Kita kata kasih sayang. Kasih dan sayang lagi. Kan? Sukacita, kasih sayang, apa lagi kan? Jadi Allah sebut dalam Quran ini kalam yang la raiba fi, tak boleh diragui lagi. Allah sebut jelasnya, man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Barang siapa yang melaksanakan sesuatu, satu kebajikan, bil hasanati, satu je kebaikan, bukan bil hasanati, tak, bil hasanati, dengan satu kebajikannya Allah akan membalas dengan 10 kebaikan. Dan balasan Allah itu satu, itu pun yang satu yang kita buat itu pun sudah melebihi kehebatan dunia dan seisinya. Apa tak lagi 10 gandaan. Maknanya Allah double. Kan, kebaikan yang kita buat itu Allah gandakan pahala kepada kita tu minimum 10. Kemudian ada hadis disebut itu berkenaan dengan kebaikan itu diganda 10 hingga 700 adha'afan atau kama qala, digandakan dengan 70 kali ganda. Satu. Yang kedua pula, Allah gandakan pahala itu tak tahu berapa. Umpama Allah sebut dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahawasanya Allah Ta'ala menyempurnakan balasan orang-orang yang sabar ini, pahala dia tak tahu banyak mana. Kemudian Allah sebut dalam surah Al-Qadar, iaitu surah inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min alfi syahr. Allah kata malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kata guru saya, bukan 1000 bulan, malahan lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya gandaan yang begitu banyak, daripada 10 hinggalah tak tahu berapa kali banyaknya pahala Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ni, insya-Allah.
Jadi makna apa tindakan kita? Carilah sebanyak mungkin pahala, agar pahala itu akan dapat ditimbang beratnya di akhirat besok, dan kita akan mendapat kejayaan di akhirat. Itulah kita punya hasrat, agar bila kita mati kita akan bawa banyak pahala dan ganjaran. Sebab tu kalau kita baca di kubur pun talqin, kita baca minha khalaqnakum lil ajri was sawab wa fiha nu'idukum lid-dudi wa turab. Kami jadikan kamu, kata Allah, daripada tanah untuk kami jadikan kamu daripada tanah untuk mendapat ganjaran pahala sebanyak mungkin yang boleh, dan kami kembalikan kamu kepada tanah untuk menjadi tanah dan juga makanan ulat. Jadi makna diciptanya kita ni untuk mencari sebanyak mungkin pahala. Jadi maknanya kita kena jadi orang yang bijak dalam kehidupan di dunia ini, mencarilah pahala-pahala. Apatah lagi pahala-pahala yang begitu banyak, di antaranya pahala duduk di dalam majlis ilmu. Tu dah kan. Dalam majlis ilmu ni banyak sangat pahala. Majlis zikir banyak sangat pahala. Majlis baca Quran banyak pahala. Tu majlis khatam Quran tu pahala besar, tuan-tuan. Betul kali kalau kita ada majlis khatam Quran, dijemput ke tak dijemput ke, hanya jangan dihalang sudahlah. Tak dijemput ke, kita hadir juga untuk mendengarkan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, khatam Quran. Karena dalam khatam Quran itu yang kita buat tu ada doa-doa dia. Kalau tuan-tuan imam kita kan baca doa yang Quran, yang Quranul Majid. Quranul Majid tu doa dia panjang. Kan? Doa tu panjang dan makna tu pun bagus. Jadi makna kita akan mendapat kerahmatan daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Cari pahala je banyak. Ni pahala juga, yang ni pahala juga, yang ni dengan yang ni mana banyak pahala. Kan? Ni pahala besar, ni pahala kecil. Cari pahala yang besar-besar. Supaya kita boleh buat pahala, mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala tu, pahala yang besar, yang banyak, yang membolehkan kita bahagia kehidupan di akhirat. Sabda Nabi SAW, man salla alayya yawmal jum'ati mi'ata marrah ja'a yawmal qiyamati wa ma'ahu nurun law qusima zalika nurain nur bainal khalaiq kulluhum la wasa'ahum. Bahawa siapa baca selawat untukku 100 kali pada hari Jumaat, 100 kali, kan, tu kurang-kuranglah katakan, maka di hari akhirat kelak dia datang bersama-sama cahaya, seandainya itu dia bahagi-bahagikan kepada makhluk, saya akan mencukupinya. Maknanya begitu banyaknya. Orang kata kalau nak disebahkan cahaya itu, kalau kita kata cahaya itu lampu torchlight 100 kali je, kita boleh bagi torchlight itu kepada seluruh dunia ni. Punya banyaknya lah cahaya-cahaya. Kalau nak dikiaskan cahaya itu sebagai lampu suluh. Dan sabda Nabi SAW lagi, man shalla alayya marratan fala zamba lahu zarratan wala habbatan. Bahawa siapa baca selawat untukku sekali, maka tidak ada untuknya dosa walaupun sebesar zarah atau sebutir yang kecil. Kan, makna kita selawat kepada Nabi ni satu doa. Kan, banyakkan selawat dan jadikan selawat kita ni sebagai satu istiqamah. Kan, saya buat sehari 100 kali. Selawat itu yang sudah pasti, sehari 100 kali. Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Itu kehidup di antaralah amalan saya buat. Selawat sampai kadang-kadang selawat biasa, kadang-kadang selawat Ibrahimiyah, kan. Selawat yang paling afdalnya selawat tahiyat akhir tu, tuan-tuan. Selawat yang paling afdalnya selawat tahiyat akhir tu dibawa dalam sembahyang. Paling kurangnya Allahumma salli ala Muhammad, tu paling kurang. Kan, kalau kita terlupa lah hari itu dah nak masuk matahari dah, terlupa lagi nak selawat ni, lagi-lagi takut-takut terlepas selawat tu masuk hari lain. Kita baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, supaya cukup 100 pada hari itu. Itu paling kurang. Kalau tuan-tuan nak buat 200, 300, 1000 kan, pulang lah, kan. Jadikan dia sebagai istiqamah, kan.
Kalau kita agak masa panjang, boleh bedak-bedakkan waktu ni, ketika ni naik kereta apa semua ni, boleh selawat Ibrahimiyah kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad. Macam tu. Selawat tu besar fadilat tuan-tuan, besar. Insya-Allah lah kan. Dikeluarkan oleh Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Ayyub Al-Ansari, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Abi Ayyub yang Nabi duduk di rumah dia masa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shama ramadhana summa asba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri kullihi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menyambungkan bulan Ramadan itu dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa 1 tahun penuh. Ni puasa Ramadan, kemudian puasa pula dengan puasa 6 pula tuan-tuan. Jadi puasa yang wajib ni puasa fardu Ramadan je lah kan. Kemudian puasa-puasa lain, puasa-puasa lain. Apa tu, kalau kita kata ibadat yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita ni tak banyak. Cuma yang sunat-sunat tu banyak. Yang sunat-sunat itulah yang kita nak buat kerana dia akan meningkatkan kualitinya kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Ini adalah pengertian daripada firman Allah Ta'ala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ni ayat ni, hadis ni ada berkaitan dengan firman Allah Ta'ala. Nabi SAW dia adalah orang yang diberi kepahaman tentang ayat-ayat Al-Quran. Sebab tu Nabi pernah berdoa kepada Abdullah bin Abbas, tak salah, Allahumma alimhu bi ta'wil Quran wa faqihhu fid din. Ya Allah, ajarkan, alimkan akan Abdullah bin Abbas dengan takwil Al-Quran. Sebab itu ada satu tafsir Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Abbas ada diterjemah dalam bahasa Melayu pun ada dah, terjemahan dia tu ada kan. Ada 3 jilid diterjemahkan, macam-macam boleh baca situlah. Alim dalam takwil Al-Quran. Yang paling alim sekali Nabi SAW, kerana itu wahyu, bukan kalam biasa. Kadang-kadang kalam biasa ni pun kita tak faham kan. Kalam biasa pun kita tak apa nak faham apa makna ni. Saya dalam telefon tu gambar-gambar orang-orang tu, hak senyum nampak gigi, hak senyum buka tak nampak gigi, hak yang sedih royak mata, hak yang sengit kepala pun saya tak reti nak faham kok mana nak buh. Silap-silap buh lagi, kawan kata perli aku kan, tak reti, tak belajar tu lagi. Ciru-ciru je kan. Jadi maknanya Quran ini wahyu Allah. Nabi ni orang yang paling faham untuk menterjemahkan kepada sahabat. Yang tu bila Allah Ta'ala turunkan ayat yang berbunyi man jaa bil hasanati falahu amsuru amsalihha ni, kita setakat tu je kita boleh faham bahawa siapa buat satu kebajikan dia akan dapat 10 ganjaran di sisi Allah. Kalau dia buat 2 kebajikan digandakan 20. Gitulah kita punya faham kita tu. Maka Nabi memberi faham pula kepada kita ni. Di antaranya Nabi kata man shama ramadhana summa asba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri kullihi. Bahawa siapa puasa 6 hari, maka dia seolah-olah puasa setahun. Selepas daripada puasa Ramadan, dia puasa 6 hari seolah-olah setahun. Kok mana dia punya kali-kali itu? Kerana satu tahun itu 360 hari. 360 hari. Dan puasa Ramadan itu 30 hari. 30 hari, maka puasa Ramadan itu sebanding dengan 300 hari. Ada lagi sisa baki adalah 60 hari. Maka barang siapa puasa 6 hari di bulan Syawal,
bakal sebanding dengan 60 hari, sehinggalah sempurnanya 360 hari. Setahun lah. Kan? Itu dia punya kali-kali Nabi bagi tahu kepada kita tentang puasa 6 hari itu, dia punya pahala je 60 hari. Kan? Hal ini juga seerti dengan sabda Nabi SAW tadi tu, man shoma Ramadan summa atma'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri kulli. Begitu juga dengan lain-lain hal, lain-lain ibadat. Apatah lagi ibadat di Mekah yang begitu pahala ratusan kali ganda. Di Madinah begitu juga, kurang sikit daripada Mekah. Di Baitul Maqdis kurang sikit daripada Madinah. Masjid-masjid lain sama. Masjid Bukit Jana, Masjid Kemunti, Masjid Merbuk, Masjid Besi, Masjid Negara, kan? Tu sama, dia punya pahala dia samanya. Yang kita disuruh untuk menziarahi ataupun pergi ke masjid adalah 3 masjid tu je. Nabi kata bersungguh-sungguhlah kamu cari usaha ikhtiar kita ni, pergi juga salah satu ketiga-tiga tempat ni, Baitul Maqdis, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Kan? Jadi carilah duit, kalaupun tak sampai kota, tak ada kota nak pergi haji, pergilah buat umrah. Umrah pun mahal dah dia dah. Buat macam mana? Sama ada duit kita rendah ke, ataupun mereka punya ni dah tinggi ke, dah sampai kat 10,000. Diterangkan bahawa di antara sebab dimakruhnya adalah untuk menghindari dari kesamaan perbuatan ahli kitab di dalam menambahkan kefarduan mereka itu. Maka dijawab bahawa penyamaan itu telah hilang dengan dipisahkan oleh hari berbuka hari raya Aidil Fitri. Dan kerana yang pertama itu wajib puasa Ramadan dan 6 itu adalah puasa sunat. Adakah puasa sunat 6 tu nak disambungkan pada hari raya? Tak. Puasa Ramadan setakat 29 Ramadan ataupun 30 Ramadan. Kemudian hari raya. Hari raya ni diharamkan puasa. Mungkin ada setengah ulama kata makruh puasa. Itu bukan mazhab kita bukan, kan? Tapi haram puasa dalam mazhab kita. Puasa tak sah lagi berdosa. Hari raya suruh makan, di puasa buat apa? Kan? Tapi yang ni semua bersetuju, kan? Hari raya mana boleh puasa? Hari raya ni kira nak makan, hari raya nak berjalan, hari raya nak bersembang, kan? Jadi makan, minum, pakai apa semua ni, jadi itulah raya bagi kita. Tapi raya yang hakikatnya adalah terlepas daripada disiksa oleh Allah Ta'ala, itu baru hori. Kalau setakat hari raya kita nak hori, puasa pun tak ke mana-mana, yang tu tak betul lagi dah. Tapi raya ni yang hakikatnya kita akan baca besok ni, di antaranya yang dikatakan raya itu kita lepas daripada disiksa, lepas daripada neraka, lepas daripada terjatuhnya titian sirat. Yang tu baru kita hakikat kita raya sungguh, baru kita boleh melompat, baru kita boleh horinya. Tapi kalau yang tu tak lepas, tak nama raya. Kalau kita hari raya baju raya tak ada, macam tak raya. Kita hari raya tak pergi semayang raya, macam tak raya. Kita hari raya ketupat rendang tak ada, macam tak raya. Tu yang duk marah kerajaan. Habaklah betul-betul raya bila. Kan? Ni nak buat lemang ni bukan senang. Kan? Kata kawan ni tak usah buat lagi, tak rayanya besok. Tak raya. Aku jaminnya, garantinya. Kawan ni pun dah kata. Mai kawan ni pun kata macam tu, mai kawan ni kata macam tu, dia pun taklah pelekat api nak bakar lemang. Ketupat pun tak buat apa lagi pun semua ni. Tiba-tiba hari tu dia kata raya esok. Punya marahlah tak kira lah hari tu. Kan. Raya ni habaklah awal-awal. Raya Cina bolehlah habak awal. Ni raya kita ni melalui proses bulan. Nabi sebut dalam hadis,
Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Puasa kamu dengan melihat anak bulan. Raya juga melihat anak bulan. Nak kena pergi tengok anak bulan. Kalau raya haji tak apa. Kita raya 10 Zulhijjah. Jadi kita boleh tengok satu hari bulan dan kita boleh tetaplah 10 Zulhijjah tu bila. Kalau Ramadan nak pergi ke Syawal, Rejab nak pergi Ramadan, nak kena tengok anak bulan. Kan. Riwayat bahawa Nabi SAW bersabda, Inna Allaha khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam min syawalin faman sama tilkal sayyi'at sittati kataballahu lahu ta'ala bi'adadi kulli khalqin min khalqihi husnahu wa yamhu anhu sayyi'atihi wa yarfa'u darajatihi. Sesungguhnya Allah telah mencipta 7 langit dan bumi selama 6 hari di bulan Syawal. Kata sebuah hadis yang kata sini kata. Allah menjadikan langit dan bumi wa bainahuma fi sittati ayyam allazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Itu ayat tu kan. Jadi dikatakan Allah menciptakan semua itu dalam bulan Syawal. Pasal apa Allah Ta'ala cipta 6 hari? Berat sungguh ke nak buat berlangit bumi ni? Kan? Jangan kita kata Allah tu payah nak buat, susah nak buat. Tidak. Allah boleh jadikan sesuatu itu, kalau kita ibaratkan sekejip mata pun boleh. Tapi Allah jadikan 6 hari itu, kata ulama India. Saya dengar di Mekah dulu masa saya pergi haji tu, satu ulama India. Dia kata Allah jadikan langit, bumi dan barang tu 6 hari itu. Dan Allah jadikan ini dulu, ini kemudian, ini dulu, ini kemudian. Tertib. Allah nak mengajar kita kehidupan kita ni kena tertib, kena step by step. Selangkah demi selangkah. Cuba kita tengok orang yang nak bersalin, tidak terus jatuhnya mani ke dalam rahim, terus menghasilkan anak, terus bersalin, tak. Kena tunggu 9 bulan lebih. Allah kita tanam pokok, tanam benih, tanam hari itu, dia tak tumbuh hari itu, tapi dia tumbuh 3-4 tahun. Kita buat apa pun, dia ada iddah dia, ada masa dia untuk kita mendapat kejayaan. Sebab itu kalau kita tengok Allah Ta'ala mengajar kita dengan ayat Al-Quran itu, makna kita perlu kepada kesabaran. Kena sabar. Buat apa pun kena sabar. Nak mendapat kejayaan kena sabar. Wasta'inu bis sabri was salah. Tuntut wasta'in dia minta tolonglah kamu dalam suatu apa hal pun dengan sabar dan sembahyang. Sabar nak belajar ni bukan sehari dua boleh pandai. Apa pun lah, bukan ilmu agama saja. Ilmu apa pun dia bukan sehari dua. Nak pandai ni panjang masa dia tu. Kata ulama dalam satu syair dia kan, akhi lan tanalal ilma illa bisitatin. Saudaraku, kamu takkan dapat ilmu. Ilmu apa sekalipun kena ada syarat-syaratnya. Di antaranya syaratnya kena ada 6 perkara. Zakaun wa hirsun wa bulghatun wa mujtahidun wa mursyidul adib tulu zaman, panjang masa. Kena ada panjang masa, panjang. Otak yang cerdik, ada bekalan kan, ada haloba bersungguh-sungguh, kan. Lepas tu guru yang alim, lepas tu panjang masa. Ulama petani kata panjang masa itu kalau kita umur 20 tahun, 20 tahun kita berusaha, itulah kejayaan kita. Kalau kita lipat gandakan usaha, mungkin dia turun kepada 10 tahun kejayaan. Jadi Allah Ta'ala jadikan alam ini
dalam bulan Syawal 6 hari. Bahawa siapa berpuasa di 6 hari itu, maka Allah mencatat baginya kebaikan sebanyak bilangan makhluk yang telah diciptanya dan menghapuskan semua kejahatannya serta mengangkat darjatnya. Bila kita tengok Allah Ta'ala menawarkan begitu hebat, jangan kita fikir Allah tu macam makhluk. Jangan kita fikir Allah tu macam kerajaan. Kerajaan dia peruntukkan bilion-bilion saja. Tak cukup nak bagi satu orang macam kita tengok Baitul Mal. Dia bagi orang yang miskin itu, contohnya hari raya dia boleh bagi RM300 je seorang. RM300. Orang miskin kata 300 nak buat apa? Kami ni 300 pergi market ni kira habis waktu je. Dengan baju lagi nak beli, dengan tu lagi nak beli. Mungkin jawab Baitul Mal kata setakat inilah kita mampu. Maknanya harta yang ada pada makhluk itu ada limited, ada dia punya terhad. Tapi bagi Allah, bila kita kata Allah akan membagi sebanyak bilangan makhluk, kan, kataballahu ta'ala lahu bi'adadi kulli khalqi min khalqihi. Allah akan bagi sebanyak makhluk ini. Allah mempunyai khazanah perbendaharaan yang begitu banyak. Kita duk fikir di rumah, kalau aku buat 6 hari dapat satu dunia dan seisinya. Si Fulan juga buat 6 hari, mana Tuhan nak cari ni? Jangan kita fikir macam tu. Kita fikir tu makhluk. Ni kita fikir Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan pergi genggam pasyak di tepi pantai, tuan-tuan pergi kira. Besok orang genggam pantai ni, satu dunia pergi genggam. Pergi kira tengok banyak mana. Banyak. Yang tu pun dah banyak dah. Kan? Orang Tuhan boleh buat. Ayak laut pergi ambil dah. Banyak mana nak pergi ambil. Boleh, tak boleh keringnya. Itu baru sebahagian daripada ciptaan Allah. Apatah lagi ganjaran yang Allah kurniakan kepada kita ni. Yakin dan percayalah. Allah boleh memberikan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lil mayyiti 600 adwin ala kulli adwin min a'dha'ihi alfu famin illa 'ala al-qalbi fa innahu mawdi'ul ma'rifati faman sama hadhihi sanah hawanallahu alaihi sakaratil maut kasyurbil ma'il baridi lil 'atshani atau kama qala. Ini satu kelebihan puasa. Dia apa-apa benda pun dalam ibadat ni ada Allah bagi kelebihan tertentu khasnya. Tadi Allah Ta'ala bagi pahala sebanyak makhluk yang ada dalam dunia. Kita bincang Allah Ta'ala bagi pahala ganjaran 10, kan, puasa Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Allah bagi pula dalam sehari ni pahalanya sebilangan makhluknya, kan, di muka bumi ni. Kemudian yang ni pula, sesungguhnya mayat itu mempunyai 600 anggota badan. Kata tu 600 anggota badan. Wallahu a'lam, kita pun tak kaji ni pun. Kan? Dan pada tiap-tiap ruas anggota badannya terdapat 1000 mulut. Semua anggota 600 itu ada mulut. Makna ni ni orang kata sendi ni ada mulut, ni ada mulut, ada mulut. Kan? Tiap-tiap ruas anggota adanya terdapat 1000 mulut kecuali hati. Illa 'alal qalbi, kecuali hati. Sebab di hati itu terdapatnya ma'rifah, fa innahu mawdi'ul ma'rifah. Bawahnya hati itu ada ma'rifah. Hati itulah, ni hati tentu, hati kita ni dia tak pernah cakap tipu. Hati kita ni dia tak pernah tipu kita. Mulut duk kata sedap, amboi sedap sungguh, tak apa sedap, suka tak suka, kan, mau tak mau, tu mulut. Tapi kadang-kadang di hati tu lain, tak sama di mulut. Sebab tu hati kita ni betul. Sebab tu nak tanya apa pun tanya hati, tanya sama hati, kan, tanya sama hati. Sebab hati tu dia tahu.
Sebab tu hati tu nak bagi dia bagi jawapan yang baik, kena jaga dia kan. Kita kata nak kena jaga hati dia. Ni mak saya ni nak kena jaga hati dia juga. Kan, ni mak mentua saya nak kena jaga hati dia juga. Jaga hati. Bagi kita jaga hati tu maknanya jangan bagi hati kita itu ada kekotoran daripada maksiat. Jangan ada kecalak tu daripada amalan-amalan yang qabih, yang cela, kan? Batu Nabi sebut dalam hadis, inna fil jasadi adam mudghah. Sesungguhnya dalam anak Adam itu ada seketul daging. Yang gila ni. Iza saluhal jasadu kulluh wa iza fasada jasadu kulluh ala wahya qalb. Kalau baik hati itu baik semua anggota. Kalau jahat hati itu jahat segala anggotanya. Iaitulah hati. Jaga. Macam mana nak jaga hati dia? Macam-macam lah kan. Zikirnya, baca Qurannya, taat kepada Allah, insya-Allah kan. Baik. Barang siapa berpuasa pada hari yang 6 tu, maka Allah meringankan dia di saat sakaratul maut. Yang kita ndak sangat tuan-tuan. Tambah umur-umur kita macam ni. Bukanlah kata umur muda tak mati. Muda pun mati. Jadi nyok muda lebih banyak daripada jual nyok tua. Kan? Rata-rata. Kadang duk fikir juga, betul ke depa nyok ni? Pasal di belakang pondok saya tu ada pokok nyok. Ada Hindu mekai. Tuan rumah saya nak kata apa tak tahu. Bukan pokok nyok saya. Dia mai dia kait berlari. Nak tegah ke tuan rumah bagi ke? Kan? Tak kata apa, tak jumpa lagi tuan rumah, tuan tanah hak sebelah tu. Kait dah. Tu fikir juga duk pergi minum ayat nyok ni, betul ke ayat nyok yang halal ke, curi ke apa semua kan? Muda pun jatuh. Kan? Kadang putih-putih nyok pun jatuh, putih durian pun jatuh. Kan, putih rambutan pun jatuh juga. Maknanya muda tua tu mati insya-Allah. Tapi apatah lagi tua. Kan mati. Kita sekarang cari apa benda yang membolehkan kita selamat ketika mana sakaratul maut, selamat dalam kubur, selamat di akhirat esok ni. Hal tu je kita cari tuan-tuan. Hal lain habis dah. Tak ada dah. Rumah besar ke, kereta besar ke, apa semua ni nak, kalau ada pun tak boleh jalan jauh dah. Semalam dia panggil ceramah di Selangor, saya kata minta maaf lah kot. Saya ada khusus mayat semalam ni. Saya kata kebetulan ada khusus mayat. Nak pergi belah Selangor di Taiping tu saya mengajak di hospital Taiping. Itu je lah. Hospital Taiping lah mengajak. Tak ada lah. Mau potong dah. Masjid Taiping potong. Macam Semarak, Asal Mara apa semua. Nak pergi jalan jauh tu. Kau pasal Kemuntin ya betul-betul. Saya takut besok Allah Ta'ala tanya orang Kemuntin, pasal apa ayat sembahyang pun ambil tak betul ni. Tak tahu lah Ustaz Zaki tak ajak pun dia pergi merata. Dia takut itu, dia fikir tu. Padahal banyak kat guru kan. Tapi saya rasa duduk sini, dia sini lah. Orang mau tak mau, orang suka tak suka, mengajak lah. Saya dah pondok. Orang tak suka, saya mengajak di pondok. Ada banyak hari dah mengajak di pondok. Dulu saya mengajak hari Rabu, ada satu tempat. Mereka tengok nampak gaya macam tak minat. Kan? Tak minat. Saya pun baliklah ke pondok. Saya ni. Jadi mengajak tempat kita senang. Kan? Mengajak di Kemuntin pun senang je. Sakaratul maut maknanya faman shama hadhihi sittata faman shama hadhihi sittati hawwanallahu alaihi sakaratul maut. Barang siapa yang puasa 6 hari ni, kata hadis Nabi ni, maka dipermudahkan sakaratul maut. Kan. Nanti ada orang tanya pula hadis tu sahih tak sahih apa semua ni. Tuan-tuan, kita fikir begini je. Kawan-kawan kita lah mehabat kata ada di supermarket sana tu ada jualan murah. Kawan kita ni pun bukanlah Nabi, bukan sahabat Nabi. Yang tu pun kita percaya. Tetapi perempuan kata, bang, betul ke ni bang? Siapa cerita tu? Si Fulan. Allah, si Fulan tu kadang dia betul, kadang tak bang. Tak apa dah, kita pi dah. Kalau betul, betul dah. Kalau tak betul, apa nak buat?
Apatah lagi Nabi bila sebut macam ni, bahawa siapa puasa 6 hari hawalallahu lahu sakaratul maut ni, ada sakaratul maut ni. Kalau katalah kita kata-kata macam, tapi yakinlah kita ni kan, kalau katakanlah benda ni tak terjadi pun sebagai memudahkan sakaratul maut, pahala 6 hari puasa tu, itu pun dah hebat dah ya. Tapi kalau betul, alhamdulillah, sebab amalan-amalan yang membolehkan sakaratul maut ini ringan banyak. Di antaranya dengan kita banyakkan membaca Al-Quran, membanyakkan selawat ke atas Nabi, membanyakkan sedekah. Kan? Jadi maknanya itu amalan banyak yang kita lihat. Ini pula puasa 6 hari pula satu kelebihan kan? Buatlah amal lah kita, insya-Allah. Kemudian apa lagi? Mana dia yang kata sakaratul maut ni? Kasyurbil ma'il baridi lil 'atshani, iaitu seperti mudahnya minum air sejuk segar bagi orang yang dahaga. Macam mana kalau kita dahaga, orang pergi hulung kita air yang fresh orange, Allah, tak kira lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita minum, kadang-kadang kita makan, bukan lapar. Yang tu yang rasa nak komplain tu. Cuba kita lapar dan dahaga tengok, tak ada dah. Boleh kan? Boleh. Kira boleh saja. Lapar ni, perempuan kita tunggu sana nak iri bawang, nak masak kaumis elok sikit, tak payah, nasi ada, goreng telur sudah, goreng telur pun jadi lapar. Tapi mau kalau kenyang ni, buat dengan macam-macam buh pula bawang goreng di atas pun tak kena lagi, kenyang, komplain. Kan? Lapar ni macam itulah datangnya sakaratul maut. Begitu lazatnya kita menghadapi sakaratul maut. Kata Allah rahim guru saya, kata sakaratul maut ni bagi orang beriman ni macam mana cerita Nabi Allah Yusuf. Ketika mana Zulaikha mempersiapkan Nabi Allah Yusuf, dan dia berjalan di hadapan wanita-wanita Mesir, dan dia sedangkan wanita Mesir itu sedang mengupas buah-buahan. Ketika itu mereka terpegun melihat kehebatan, kecantikan, rupawan Nabi Allah Yusuf ni. Tak sedar tangan terpotong. Galiknya tengok tu terpotong jari ni, tak terasa. Dia itu hebatlah kan. Begitulah insya-Allah orang beriman, kalau nak sampai saat dia nak diambil nyawa dia, ditunjukkan tempat-tempat yang hebat. Ketika itulah malaikat maut cabut nyawa. Mudah-mudahan kan. Ada satu zikir lah, Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fi maut wa fi ma ba'dal maut. Kata dalam kitab tu baca 25 kali satu hari malam. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Baca Allahumma barik li fil maut, ya Allah berkatkanlah ketika mana mati, wa fi ma ba'dal maut, dan juga pada selepas daripada kematian. Yang tu yang kita nak, sebab tak ada orang dah boleh tolong kita. Suami tak boleh tolong isteri, isteri tak boleh suami, anak tak boleh tolong bapak tak boleh tolong anak, tak boleh tolong mak, apa semua ni mati saja pergi hantar ke kubur. Kasih sayang macam mana sekalipun hantar ke kubur. Yang kita nak hari itu pertolongan, bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala aja. Walah. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan sambung balik. Dikatakan bahawa menanam pohon, barang siapa menanam pohon kerana mengharapkan buahnya, maka dia haruslah menyiraminya setiap hari. Ini dia punya kaedah yang bukan, dia punya kiasannya tu. Kiasannya kita ni kalau nak menghasilkan buah yang elok, pokok-pokok ni kenalah siram selalu. Begitu juga dengan iman kita. Kalau kita nakkan dia ni berbuah, makna menghasilkan, melonjakkan kita punya ibadat, naklah kita selalu bajakan iman kita tu. Kerana iman itulah yang akan berfungsi
sebagai suatu yang boleh mendatangkan kelebihan kan seseorang dengan seseorang yang lain. Itu iman. Sebab itu yang tu nak kena baca sangat, yang tu nak kena kita jaga sangat, yang tu yang kita kena ambil perhatian lebih daripada yang lain. Kerana orang kata kalau pokok, kalau kita baja, kalau kita siram, kita tak perlu bimbang lagi dah. Duk fikir nak buah berapa biji, nak buah besar mana, tak perlu dah. Kita baca, kita ayat, insya-Allah dia akan naik tu dengan elok. Sebab itulah amalan sunat ini di amalan-amalan sunat ini dia dikiaskan seperti baja yang akan membajai iman kita tu. Kalau tak ada amalan sunat, mungkin kita hanya setakat tu je, sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, lebih kurang apa semua ni, itu je. Orang kata tak masuk neraka, masuk syurga, tapi syurga di tingkat yang bawah, dia akan mengkelan, dia akan rasa rugi apabila di akhirat kelak. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.